Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Yang berhormat Wabi Khairuddin Osman, Esko Sukan Negeri Selangor, Yang berusaha, yang berbahagia, Cik siapa lupa. Cik Imran Salim, wakil daripada Malaysia Resources Sdn Bhd MRCB, Datuk Del Akhbar, Datuk Del saya lebih ingat Imran. Dan juga rakan-rakan daripada FAS, Esko-Esko Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan Negeri, rakan-rakan media dan seluruh yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Ilahi, hari ini saya ingin memberikan penjelasan berkenaan beberapa isu berkenaan dengan pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam, khususnya Stadium Shah Alam yang telah menjadi isu dan meleret menjadi isu politik mutakhir ini. Kenapa tarikh ini dipilih? Kerana esok 16 hari bulan Julai 2022 adalah lengkap ataupun tepat 28 tahun stadium ini dirasmikan. Stadium ini dirasmikan pada 16 hari bulan Julai tahun 1994 dan esok adalah tepat 28 tahun stadium ini terdiri dan menjadi salah satu daripada lambang dan imej yang selalu dilekatkan dengan Shah Alam dan negeri Selangor dan tidak kurang juga Malaysia. Selepas daripada tarikh itu telah melalui pelbagai program, acara, event dan dari acara pembukaan pertandingan akhir Piala Malaysia, kelayakan ataupun pertandingan yang melibatkan Piala Dunia Remaja dan pelbagai lagi pertandingan-pertandingan yang telah diwujudkan dan lahir di situ, termasuk Sukan Malaysia pada tahun 1998. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, selama tempoh daripada 16 Julai sehinggalah 16 Julai 2022, stadium ini telah mengalami beberapa episod dan beberapa kejadian yang melibatkan banjir. Kejadian pertama berlaku pada tahun 2006, diikuti pada tahun 2015, walaupun tidak dilaporkan menyeluruh kerana tidak nampak sampai di permukaan, tapi di bawahnya berlaku banjir yang berlaku pada waktu itu. Dan terakhir pada tahun 2021, akibat daripada kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. Pihak kerajaan negeri sedang meneliti daripada masa ke semasa dan sentiasa mengambil berat untuk memastikan stadium ini sentiasa dapat beroperasi selamat dan mampu untuk menjadi venue kepada masyarakat di dalam negeri Selangor, sama ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan ataupun paling tidak sebagai imej dan lambang kerajaan negeri. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, secara mudahnya kira-kira secara kasar 5 juta ringgit kita belanjakan tiap-tiap tahun untuk menyelenggara ataupun melakukan proses pembaikan terhadap stadium ini ataupun kemudahan ini. Dan kadang-kadang kita terpaksa mengeluarkan pelanjawan tambahan. Telah beberapa kali sebagai contoh, MBSA melakukan, kerajaan negeri melakukan, dan yang paling saya ingat, menjelang kepada Sukan C tahun 2017, kerajaan negeri berbelanja hampir RM600,000 untuk kita memperbaiki bumbung polikarbonat yang ada menjadi lambak, menjadi bentuk seperti mata itu, yang selalu berlaku kebocoran kerana telah berusia lebih daripada 15 dan 16 tahun pada ketika itu. Justru pihak kerajaan negeri memulakan proses-proses tersebut semenjak daripada tahun 2013 lagi. Secara keseluruhannya, baik yang telah diselenggara dan telah dilaksanakan oleh MBSA, selepas MBSA dipertanggungjawabkan selepas mengambil alih daripada Mahir Event dan diikuti oleh DEFM menjelang tahun 2016 dan 2017, kita telah berbelanja lebih kurang 56 juta secara keseluruhan. 56 juta untuk memperbaiki, menaik taraf serta memulihkan keadaan stadium daripada masa dan ke semasa. Ini kita lakukan perubahan-perubahan kecil, antaranya menaik taraf tandas, memperbaiki padang ataupun mengganti polikarbonat yang ada di atas bangunan tersebut ataupun yang menjadi bumbung bangunan tersebut. Justru menjelang tahun 2013 dan 14 lagi, kita sudah mula explore dan meneroka apakah kemungkinan untuk kita menaik taraf ataupun kita membangun semula stadium ini supaya ia lebih ampuh dengan kemudahan-kemudahan tersebut dan tidak berlaku lagi peristiwa-peristiwa seperti banjir 2006, banjir 2015 dan 2021. Saudara dan tuan-tuan sekalian, pada tahun 2013, Jabatan Kerja Raya telah menganggarkan
keseluruhan kos membaik pulih bangunan Stadium Shah Alam pada ketika itu adalah berjumlah kira-kira 350 juta ringgit Malaysia. Kira-kira 30 juta saja diperlukan untuk mengganti sistem pendawaian elektrik. Dan juga beberapa puluh juta lagi diperlukan untuk menggantikan sistem pepaipan mereka atau pepaipan stadium ini, kerana pepaipan stadium itu sudah berusia lebih 20 ataupun 15 tahun. Jadi kerajaan negeri pada ketika itu menganggarkan apakah kos untuk kita membaik pulih ini setara berbanding dengan kita membangun semula ataupun menilai semula pembangunan tersebut. Daripada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019 dan tahun 2020, kita telah menerima lebih daripada 15 cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak, oleh syarikat-syarikat, oleh individu, oleh arkitek, untuk melihat pembangunan menyeluruh di kompleks Sukan Shah Alam ini, yang bukan hanya merujuk kepada stadium, tetapi juga merujuk kepada stadium tertutup Malawati dan kawasan persekitarannya. Dan ini merupakan satu perkara yang kita nilai dengan penuh teliti daripada masa ke semasa, memanggil mereka untuk membentangkan. Dan pada tahun 2020, tahun 2021 sebenarnya, kerajaan negeri selepas daripada pandemik telah menubuhkan satu jawatankuasa khas yang dipengerusikan oleh Datuk Roslan Aziz, yang merupakan bekas pengarah JKR Negeri Selangor, bekas pengarah JKR Persekutuan, bekas pengarah Jalan Persekutuan, pengarah bahagian Jalan Persekutuan, JKR Persekutuan, untuk mengetuai supaya aspek-aspek teknikal diteliti dan disemak semula supaya pembangunan ini atau naik taraf ini akan memberikan nilai tambah ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Dan mereka mendapati antara beberapa aspek yang harus diambil kira supaya kejadian banjir ini tidak berlaku semula. Kita terpaksa akan mengurangkan paling tidak 10,000 daripada tempat duduk penonton untuk menaikkan kawasan tanah itu supaya tidak lagi berlaku banjir, kerana banjir yang berlaku di bawah itu pada tahun 2006 telah memusnahkan beberapa kemudahan-kemudahan seperti gimnasium dan juga sistem pendawaian elektrik di sana. Justru dapatan terbaru yang telah kita dapat atau yang telah dibuat oleh Jabatan Kerja Raya dan juga penilaian yang telah dibuat semula oleh pihak JKR oleh Jawatankuasa Khas yang diketuai oleh Datuk Roslan menganggarkan nilai untuk menaik taraf semula dengan menyelesaikan isu banjir, memperbaiki semua sistem, termasuk mungkin menggantikan bumbungnya. Saudara sekalian, bumbung di atas sana itu merupakan salah satu masalah berlarutan. Berulang kali kerajaan negeri menggantikan bilah-bilah polikarbonat itu, ia tidak akan dapat diselesaikan kerana menjelang lebih 10-15 tahun polikarbonat itu akan rapuh dan aliran air angin akan menyebabkan pecahan terhadap polikarbonat itu dan berterbangan ke tempat penonton ataupun ke lapangan permainan. Inilah antara alasan Persatuan Bola Sepak Malaysia tidak membenarkan FAS menggunakan stadium itu kerana tidak ada jaminan polikarbonat itu dapat dikekalkan, dan juga bekalan polikarbonat itu sudah semakin mahal kerana sudah tidak lagi menjadi trend pemasangan pada hari ini. Pada hari ini kita telah menganggarkan bahawa keseluruhan baik pulih kepada stadium ini, kita menganggarkan daripada 350 juta pada tahun 2013 dengan sebab untuk menyelesaikan isu banjir dan menyelesaikan beberapa isu pokok seperti bumbung stadium itu. Pada hari ini kita memerlukan kira-kira 787 juta untuk memperbaiki keseluruhan ataupun menaik taraf sahaja Stadium Shah Alam yang kita akan bangunkan atau yang kita akan maklumkan pada hari ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, justru pihak kerajaan negeri mulai selepas pasca pandemik, apabila sistem ekonomi telah dibangunkan semula ataupun perjalanan struktur ekonomi telah dilaksanakan semula, kita dengan segera memburuskan dan memerhati, menilai semua proposal-proposal yang telah dibentangkan, memanggil kepada semua pihak untuk mereka membentangkan cadangan-cadangan mereka, termasuk menilai keupayaan syarikat-syarikat terbabit supaya syarikat-syarikat ini mampu melakukan dan tidak hanya menjadikan stadium ini sebagai cagaran di bank bagi memastikan mereka mempunyai dana yang cukup untuk membangunkan semula stadium ini. Dan bagi pihak kerajaan negeri ada baiknya dengan pembangunan LRT yang akan siap menjelang suku pertama tahun 2025,
kita harus menyusun semula kedudukan-kedudukan bangunan di sana supaya lebih dekat dengan stesen LRT dan dapat dibangunkan secara maksimum pembangunan di sana. Di samping menyelesaikan beberapa isu-isu persekitaran, iaitu isu kesesakan jalan dan tidak ketinggalan isu banjir yang kerap kali berlaku di sana, termasuk banjir yang terakhir pada tahun 2021. Jadi sesaudara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, justru pada hari ini kerajaan negeri ingin mengumumkan bahawa kita akan menyerahkan satu surat kebenaran ataupun surat tunjuk minat kepada syarikat terbabit setelah kita menilai 15 syarikat. Mengambil masa lebih 10 tahun untuk melihat keseluruhan aspek, kerana syarikat yang kita akan berikan pilihan ini adalah yang mempunyai kedudukan keuangan yang kita yakin mampu untuk melaksanakannya dan mampu untuk melunaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Ada pihak sebagai contoh menganggarkan bahawa kenapa setelah 14 tahun kita terpaksa membina semula ataupun kita menyelenggara dengan kos yang begitu tinggi. Ia adalah satu tuduhan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri, menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengurus. Saya ingin membandingkan stadium ini dengan Stadium Nasional Bukit Jalil. Kerana Stadium Nasional Bukit Jalil dibangunkan pada tahun 1998 siapnya. Stadium ini siap pada tahun 1994. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Stadium Nasional Bukit Jalil telah direfurbish dengan kos berapa? Kos 1 bilion ringgit Malaysia. Kos 1 bilion ringgit Malaysia. And that particular time, Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia, dan kalau hujah yang digunakan oleh Datuk Seri Najib itu dibandingkan dengan kita pada hari ini, ia seolah-olah menghina dirinya sendiri yang meluluskan peruntukan 1 bilion dengan stadium yang dibina pada tahun 1998. Jadi bagi saya itu cuma tuduhan-tuduhan politik yang saya tak perlu jelaskan secara teknikal dan secara rapi. Namun bagi pihak kerajaan negeri hari ini ingin menyatakan bahawa ada baiknya untuk kita melakukan option membina baru stadium ini dengan kos yang lebih murah atau kos yang paling tidak sama rata dengan kos membaik pulih stadium ini yang akan menelan belanja 787 juta ringgit Malaysia. Saudara dan kawan-kawan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya percaya menjelang akhir 2025 atau 2026 paling lambat kita akan dapat lihat stadium ini siap, dan pada ketika itu LRT yang ada siap itu juga telah siap, dan pada masa yang sama kita akan dapat membenarkan kembali Red Giants ataupun pasukan Merah Kuning kembali beraksi di sana. Dan perkara ini bukan baru dibincangkan. Setelah berbincang dengan pengurusan FAS perkara ini semenjak 1 ataupun tempoh 2 tahun yang lalu. Malahan perkara ini turut dipersembahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan juga telah dimaklumkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan secara asasnya tidak ada apa-apa kekangan dan halangan kerana ia melibatkan kos yang besar serta dana yang besar dan melibatkan pembangunan dan imej kerajaan negeri Selangor secara keseluruhannya. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi orang ingin bertanya, apakah ataupun berapakah kos yang kita anggarkan? Kita akan cuba meletakkan 700 juta itu sebagai cap yang paling maksimum. Kita akan cuba melihat kos yang akan dibandingkan supaya sama ada refurbishment ataupun naik taraf ataupun bina baru nanti akan dapat kualiti yang lebih baik, kemudahan yang lebih baik. Dan perlu saya sebutkan di sini tadi, beberapa alatan ataupun beberapa items yang ada di dalam bangunan-bangunan ini sudah lagi outdated kerana telah berusia lebih daripada 28 tahun dan perlu mengubahnya. Ada yang mengambil jalan pintas, kenapa kita tak tukar bumbungnya saja? Kita jangan ingat stadium ini bumbungnya saja kerana ia mempunyai sistem pendawaian di semua tempat. Dan ia dibina dengan struktur dengan mengambil kira semua perkara. Jadi kalau kita sentuh bumbungnya, kemungkinan juga kita terpaksa menyentuh semua perkara dan semua perkiraan-perkiraan yang dibangkitkan nanti. Justru saya percaya pada hari ini kita telah melakukan satu perkara yang betul, membuat penilaian, berlaku kelewatan kerana kita berdepan dengan pandemik. Kalau tidak di tahun 2020 atau 2021, kita sudah memulakan program ini ataupun kita sudah melaksanakan urusan dan exercise ini. Tetapi ia sikit sebanyak tertumpu kerana pandemik COVID-19, dan hari ini kita ingin menyatakan bahawa kerajaan negeri bersedia pada bila-bila masa bermula daripada hari ini untuk proses
kebenaran merancang, kebenaran dan permohonan yang mengambil masa minimum 4 hingga 6 bulan, dan selepas itu kita akan memulakan pembinaan semula ataupun refurbishment yang akan dilakukan oleh syarikat yang kita akan lantik pada hari ini atau yang kita umumkan pada hari ini. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, justru saya percaya ini adalah satu perkara yang saya maklumkan pada tahun 2020 dan saya terpaksa mengambil masa yang agak panjang untuk menilai perkara ini kerana ia melibatkan kos yang besar, nilai GDV pembangunan yang begitu besar, dan kita tidak mahu mana-mana pihak rugi, termasuk peminat bola sepak, pembangunan stadium ini dan juga keseluruhan kemudahan-kemudahan yang ada di stadium ini. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup sampai situ apa yang saya patut jelaskan, dan saya maklumkan bahawa kita sudah akan mula, kita sudah memuktamadkan. Hal ini telah dimuktamadkan pun dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri seawal bulan 5. Kenapa kita tunggu sekarang? Kerana kita perlu mengambil proses semakan. Walaupun orang ataupun syarikat yang kita lantik ini sudah diketahui, kita perlu ambil semakan. Kita kena ambil satu benda projek yang tidak lagi lewat ataupun yang akan tertangguh. Dan dalam pada masa yang sama, kita mahu benda ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan kita umumkan pada hari ini. InsyaAllah hasil perbincangan awal dengan mereka yang dilantik, walaupun mereka belum tahu dilantik lagi secara sah, kita dah maklumkan sekitar bulan 9, kita minta supaya ada pameran awam kepada keseluruhan pembangunan ini. Dan kalau ada orang ingin menambah, memberikan komen atau memberikan petunjuk, boleh dirujuk pada bulan 9 nanti. Dan hari ini mereka sudah boleh memulakan kerana ia melibatkan struktur building yang besar, bangunan yang besar dan juga cadangan-cadangan yang akan memberi impak kepada negeri, rakyat dan juga kerajaan negeri Selangor secara keseluruhannya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita kena melihat pengalaman untuk refurbish stadium ataupun almost membangun semula stadium yang sebaya dengan kita ialah Stadium Bukit Jalil, kerana ketika itu dilakukan oleh MRCB, dan mereka telah mengubah struktur itu menjadi satu struktur yang baik dan boleh diguna pakai dengan sehingga sekarang, dan dibanggakan dengan kos yang dengan kos pada ketika itu 1 bilion secara keseluruhannya. Dan yang kedua, kita juga melihat kemampuan kedudukan keuangan MRCB. Buat pengetahuan awam, MRCB dimiliki sebahagian besar sharenya oleh KWSP, dan KWSP adalah antara pemegang dana yang terbesar dalam negara kita yang angkanya mungkin mencecah hampir trilion. Dan dengan itu sendiri ia bermakna juga bahawa projek ini akan kembali dibuat oleh sebuah syarikat yang menjadi milik rakyat Malaysia. Ia hampir menjadi milik kepada ramai pencarum-pencarum KWSP, dan saya percaya itu adalah pilihan yang terbaik kita setelah kita membuat penilaian. Banyak syarikat yang establish dan tidak establish, tapi finally kemampuan teknikal satu perkara. Kita mempunyai Datuk Roslan yang membuat penilaian teknikal, dan juga kita melihat penilaian kemampuan keuangan syarikat tersebut untuk melaksanakan, kerana syarat kita, mereka kena membuat stadium ini dulu sebelum membenarkan langkah-langkah seterusnya pembangunan di kawasan persekitaran. Kalau melihat kepada saya terhadap waktu sejarah dan sebagainya, kita minat untuk mengekalkan. Tetapi saya tidak mahu menutup langsung peluang itu, kerana akhirnya kos untuk refurbishment saja 700 juta. Stadium ini dibina dengan nilai 400 juta. Maknanya gandaan hampir sekali ganda untuk refurbish saja stadium ini. So, saya tidak mahu nolak untuk kita membangunkan semula stadium ini dengan kapasiti yang sesuai, dengan kemudahan yang sesuai. Kerana finally kalau kita ganti saja elemen-elemen tertentu, belum tentu secara keseluruhan. Sebab bangunan yang seketul itu atau sebiji seperti itu mempunyai networkingnya sendiri. Sama ada strukturnya ataupun pendawaiannya ataupun pipingnya. So kalau tanya pada saya akhirnya di sini, saya pada ketika ini lebih convinced untuk kita membangun semula stadium tersebut. Sebab itu bulan 9 nanti saya rasa kita akan ada kata putus. Kita akan lihat kata akhirnya ialah pada kos. Sebab kita tidak nak kosnya terlalu tinggi yang akhirnya membebankan, tapi akhirnya saya nak beritahu
kos ini akan dibangunkan semula oleh syarikat swasta dan tidak melibatkan kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri akan melaksanakan land swapping untuk membenarkan pihak pemaju menggantikan kos yang dibangunkan stadium itu bagi pembinaan-pembinaan lain yang akan menampung kos pembangunan stadium Malawati dan stadium Shah Alam. Kenapa sehingga ke tahap berlaku pada stadium Shah Alam, sedangkan banyak juga stadium lain yang lebih tua usianya jika dibandingkan dengan stadium Shah Alam? Sebab saiz stadium lain tidak sebesar itu dan mereka tidak menerima beberapa situasi. Ya. Saya kalau sebutkan dari aspek bencana, banjir 2006, 2015 dan 2021, 3 kali kejadian itu telah memberikan kerosakan kepada beberapa perkara elemennya, antaranya bilik persalinan, sistem pendawaian elektrik, sistem bilik bekalan elektrik dan melakukan lintah pintas dan sebagainya yang saya rasa tidak selamat untuk kita teruskan kerana banjir 2006 dan kemudian dibaik pulih, berlaku lagi 2015, berlaku lagi 2021. Jadi ia melibatkan kos untuk kita naikkan platformnya supaya ia tidak lagi banjir di masa depan. Sebab itu kosnya akan jadi lebih kurang 700 juta lebih yang lain. Dan beberapa item yang digunakan juga, macam saya sebut polikarbonat tadi sebagai contoh, yang itu ia didapatkan bahan itu daripada luar negara sebelum ni dan kosnya sangat besar. Untuk menggantikan skeping itu minimum di antara 500 hingga 1,000 ringgit kerana kos menggunakan kren untuk menggantikannya sebagaimana kita buat pada tahun 2017. Bernama apa yang membataskan kerajaan negeri selama 3 penggal untuk menyelenggara stadium-stadium? Kita selenggara, tapi penyelenggaraan itu melibatkan kos yang besar. Saya sebut tadi sistem perpaipan saja. Saya dapat briefing pada tahun 2012-13 untuk sistem perpaipan itu berlaku kebocoran sebagai contoh. Kalau kita tutup sistem perpaipan itu kerana pada ketika itu daripada tahun 94 sampai 2013 the whole piping akan burst dan kita akan perlukan lebih kurang 30 juta pada ketika itu. Dan pada ketika itu saya tak pastilah berarti besar pada ketika itu dan kesukaannya bukan saya dan mereka tak belanjakan lagi. Dan selepas penilaian dibuat pada tahun 2013 kita lihat angkanya 350 juta. Wow, ini satu angka yang besar pada ketika itu. Berbanding dengan sekarang pun lebih besar sebab harga kos barangan telah meningkat. Jadi pada ketika itu lagi sudah dimulakan pertimbangan untuk membangun semula ataupun the whole refurbishment. So proses itu berlaku dan bila saya take over memang I try to expedite. Unfortunately 2019 semuanya terhenti akibat daripada pandemik COVID-19. Dengan keadaan sekarang ini sesuai tak dua projek mega seperti ini? Ya, akhirnya private public partnership. Ia bukannya dana kerajaan semata untuk kita keluarkan kerana kos pembinaan ini akan ditanggung oleh syarikat pemaju dan kerajaan melakukan land swapping terhadap tanah di sekitarnya untuk dibangunkan oleh pihak MRCB yang similar kos cara dan kaedahnya saya rasa dengan pembangunan Stadium Nasional Bukit Jalil. Sama. Whether it's refurbishment or redevelopment, the issue is the maintenance. Kalau tengok stadium dekat Malaysia, even Bukit Jalil, maintenance yang menjadi problem. Yeah. So, do you have any solution for maintenance if MRCB redevelops the stadium? The maintenance that is the problem. Could we have a solution for the maintenance of the stadium? The best kita ada pelbagai formula. One of the formula last time adalah perbadanan. It's like perbadanan Stadium Bukit Jalil. Dan kerajaan negeri awalnya pun buat perbadanan, tapi di peringkat awal kita tersangkut dengan sebab enactment dan sebagainya. Shortcutnya pada ketika itu kita lantik sebuah anak syarikat untuk maintain kemudahan di sana. Sebab itu maintenance yang melibatkan huge structure, ia melibatkan huge fund juga untuk maintain. Sebab itu bagi pihak kerajaan negeri kita memikirkan untuk membina struktur yang lebih sederhana atau bukan sederhana, maknanya struktur yang lebih sesuai dengan kehadiran kewujudan penonton daripada masa ke semasa dan mampu untuk terus dijaga untuk tempoh yang panjang atau tempoh yang lebih lama. Yes. Yes. Tadi saya cakap stadium yang baru ni bakal inspirasi daripada banyak stadium. Saya tengok tadi cukup banggalah dengan antaranya ada Arsenal, Chelsea, Wembley. Apa Datuk Seri bayangkan stadium baru Shah Alam nanti berhubung ke atau ada berhadapan
MRCB Stadium Maklum, apa harapan itu? Bagaimana sekalipun kita akan menjadikan dua benda ini, Stadium Melawati dan Stadium Wujud, sama ada dia wujud jadi satu atau wujud menjadi dua. That I belum finalize lagi. Kalau dia wujud menjadi satu, that means the stadium become the closed stadium come to the open stadium for football and for the sport activity, and also for other activity ataupun closed door activity like concerts and so on and so forth. So that item actually we not finalized yet. So that's why saya tunggu bulan 9. So daripada sekarang ke bulan 9 dan selepas itu 6 bulan daripada tempoh bulan depan ini sampailah awal tahun depan, saya rasa kita akan dapat menyegerakan. Sebab itu saya nak maklumkan pembangunan ini pengurusinya akan diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, dan saya minta Exco Sukan juga akan terlibat dalamnya. Kita akan minta wakil FAS dari samping wakil daripada MBSA dan juga pihak MRCB untuk kita mempercepatkan the whole process, terutama proses kebenaran merancang, kebenaran bangunan yang biasanya mengambil masa minimum 6 months untuk kita selesaikan. Yes. Tadi nanti saya ada cakap pasal kawat banjir ya. Pasal banjir dekat stadium risiko kan. Jadi kalau projek ni lepas ni dia ada kerja-kerja penambakan yang masih ada untuk elak daripada air masuk di kawasan padang tersebut. Kita akan sekalikan bersama-sama kerana pada masa yang sama saya turut memaklumkan ada peruntukan bernilai hampir 1 bilion oleh Kerajaan Persekutuan untuk tebatan banjir di kawasan stadium dan juga Sungai Damansara. Of course kita akan linkkan benda itu sekali. Ia bukan hanya melibatkan platform stadium yang tinggi, itu salah satu daripada caranya. Yang kedua juga adalah sistem saliran yang berkesan dan sistem saliran yang berkualiti. Dia tu bulan 9 tu bakal dimutamatkan lah. Bulan 9 bukan mutamat lagi, bulan 9 is ready untuk untuk pameran. Maknanya benda tu dah siap semua komplimennya. Saya dah ada lihat tapi hari ini belum sempurna lagi sebab kita ada satu elemen yang belum lagi very crucial, iaitu elemen keteguhan dan kejituan serta keselamatan building ini. Kita belum lagi. Sebab kita baru nak dapatkan plan bangunannya, dan kalau betul-betul ia selamat, barulah kita akan laksanakan langkah-langkah strukturnya. Kalau tidak, definitely kita perlu robohkan dan kita perlu ganti tempat lain. Tapi apa hal pun, sama ada refurbish atau roboh, sebenarnya saya dapat lihat orang Selangor akan dapat stadium baru. Stadium baru. Kalau refurbish pun dia akan jadi baru dengan kualiti yang baru. Tapi kosnya saya jangka akan lebih tinggi lah, sebab kita tak boleh agak bebas. Tapi kalau kita nak bangunkan baru, kita akan lebih freedom, ada freedom untuk membangunkannya dengan struktur yang lain, dan dia akan dapat stadium baru. It's a brand new stadium. Ada tak pandangan TMJ ke sebagai reference? Saya dah rujuk Raja Muda Selangor as equal as TMJ lah. Kalau di Selangor saya rujuk Raja Muda Selangor lah. Kalau di Johor saya rujuk TMJ. Dato' Sri Ayat Dato' Sri itu seolah-olah lebih prefer untuk bangunkan stadium baru. Akhirnya kita akan bangunkan. Kalau refurbishment dengan kos 700 juta, hampir sekali ganda daripada kos pembinaan, is as considered as a new buildings ataupun bangunan baru. Pengalaman kita rujuk dengan pihak MRCB ketika mereka membangunkan semula Stadium Nasional Bukit Jalil. Mereka bangunkan, akhirnya dia jadi bentuk baru yang tak ada bentuk stadium lama pun, kerana ada fasad dan bangunan yang cantik. Dan mereka nak maklumkan juga kat sini sebagai kata-kata awal bahawa mereka tak terlibat buat padang. Nanti tentu pula padang dia buat tak betul. Mereka tak buat padang masa tu dia tak buat padang masa tu. Tapi kali ni Kajali kita akan libatkan, kita akan minta mereka buat semua, dapatkan profesional dan expert dan sebagainya untuk bangunan stadium. Jadi ayat sebenarnya Kerajaan Negeri lebih prefer roboh dan bina. Hasil daripada penilaian terbaru ini, hasil daripada kajian yang dibuat oleh Datuk Roslan tadi, pada pandangan kita secara teknikal dan secara financialnya adalah lebih worth it untuk kita bangunkan semula. Dan so kita dapat betul-betul the brand new stadium. If not we have to consider, dan kita kena reconcile dengan many things. But the capital cap at the 700 million, right? We will make sure the cost tidak akan terlalu tinggi, kalau lebih pun maybe tak terlalu tinggi, dan juga tidak dia terlalu rendah daripada tapi kita akan cuba lihat cap 787 juta itu sebagai cap yang kita letakkan. So they have to work within that figures. Kalau bangun semula, mungkin tak itu
kebesaran akan jadi kecil? Kita kena tengok juga dan kita kena tengok saiznya, sebab semakin besar building itu, semakin besar struktur itu, akhirnya dia akan memakan kos pengurusan dan kos maintenance yang jauh lebih besar dan bukan mudah. So can Selangorians expect a better stadium than JDT? It's a better stadium than Anfield, my team. Yes. Ada tak cuba dapatkan pandangan orang awam tentang pembangunan kompleks? Ya, saya daripada 2013 kita dengar banyak. Setiap social media saya pun dah tengok. Sebab itu kita bagi ruang bulan 9 nanti. Sebelum kita mulakan pada awal tahun depan pembinaannya, untuk struktur yang kita akan tunjukkan, fasilitinya dan sebagainya. Sudah pasti Kerajaan Negeri akan mengambil kira semua pihak, termasuk hampir 500 penjaja-penjaja yang berniaga di Bazar Redang. Kelompok ini juga kita akan ambil kira dan saya akan pastikan mereka tidak akan hilang kawasan niaga mereka, malahan kawasan niaga mereka akan ditempatkan dengan tempat yang lebih strategik, yang dekat dengan LRT dan sebagainya, ataupun kawasan yang lebih sesuai. That's our promise and that's why SS Setiausaha Kerajaan Negeri, bekas Datuk Bandar Shah Alam, bekas Pengarah Jais lagi, dia boleh berdoa untuk memastikan hal ini dapat dilaksanakan dengan baik. Soalan terakhir? Last takut. Yes. Sumber inspirasi stadium terbuka ni daripada stadium mana? Boleh tak share sikit? Susah je kan. Satu je bagi satu. Saya tak Better than Anfield. saya tak banyak sebenarnya pergi, tapi saya ambil peluang pergi stadium banyak tempat yang ada tradisi, yang dibangunkan baru. Yang saya agak menarik pada pandangan saya adalah stadium Ajax Amsterdam yang lepas. Stadium itu menerima kunjungan 100,000 pengunjung bukan bola tiap-tiap tahun. Maknanya bukan tengok bola, tapi pengunjung. Saiznya juga sekitar 60 ke 70 ribu. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk